Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, setelah 3 minggu awak bercuti, jadi kita naik lagi sesi baru persekolahan. Kita bermula pada 21 Mac iaitu hari ini 21 Mac. Awak dah naik tahun ni, awak dah naik tingkatan 4. Okey. Jadi kita akan mulakan dulu pembelajaran kita dengan PDPR dululah sebab SPM tak habis lagi. Jadi kita akan belajar secara bersemuka pada 4 hari bulan 4. Okey, dah bulan puasa dah tu. Okey, 4 bulan 4 4 atau 5. Tak apalah, tunggulah pengumuman sebab 1 Ramadan tu hari Ahad. Okey, tak apa. Okey, jadi 2 minggu ni kita akan belajar secara PDPR. Baik, kita teruskanlah. Tak nak buang masa. Okey, tajuk pertama kita adalah manusia. Okey, manusia. Manusia tapi pada skop pembiakan manusia. Tahu tak apa tu pembiakan manusia? Okey, kita tengok satu-satu. Okey, sistem pembiakan manusia berfungsi untuk melahirkan anak. Tujuannya untuk memastikan kehidupan berterusan dan ciri-ciri warisan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi akan datang. Baik, itu adalah fungsi sistem pembiakan manusia, di mana lelaki akan berkahwin dengan perempuan dan akhirnya akan mendapat anak. Okey, apa itu generasi? Okey, awak boleh tengok datuk awak. Datuk awak dapat anak iaitu ibu atau bapa awak. Okey, dia berkahwin, seterusnya dapat awak. Itu adalah generasi. Dah 3 generasi dari atuk, ibu bapa dan awak. 3 generasi. Nanti bila awak dah berkahwin dan ada anak, itu generasi yang seterusnya. Itu dah 4 generasi. Okey, kenapa kita sangat perlukan generasi ni? Bagi meneruskan ciri-ciri warisan yang diturunkan dari generasi yang sebelumnya. Contohnya awak orang Melayu lah kan. Okey, adat Melayu daripada dulu sampai sekarang diturunkan, turun secara turun-temurun. Contohnya macam pakai baju Melayu. Daripada dulu lagi dah pakai baju Melayu. Macam orang Cina pula, perayaan Tahun Baru Cina. Daripada dulu lagi diturunkan dari generasi ke generasi. Itulah pentingnya. Okey, generasi ini. Jadi untuk meneruskan generasi ini perlulah ada sistem pembiakan manusia yang berjaya untuk sistem ni berfungsi. Perlulah lelaki dan perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan tak akan jadi. Okey, jadi untuk meneruskan generasi ini kita perlulah ada satu dipanggil perkahwinan lelaki dengan perempuan. Semua kaum kat Malaysia ni, tak kisahlah satu dunia, perlu biasanya ada adat perkahwinan masing-masing. Okey, walaupun berbeza tapi ianya adalah satu tujuan, iaitu mengikat hubungan antara lelaki dengan perempuan. Barulah generasi yang seterusnya berkembang. Okey, kita tengok ni anak-anak kecil, ada India, ada Cina, Melayu. Ni Cina, Melayu. Okey, ada lagi banyak bangsa kat Malaysia ni, Iban, Kadazan, tapi tak adalah gambar ni. Okey, celik ilmu. Melalui perkahwinan, manusia dapat melahirkan anak untuk meneruskan keturunan mereka. Ini contoh kalau tak ada anak. Contoh. Okey, awak pasangan ni berkahwin dan tak ada anak. Jadi dia punya generasi terputus kat situ je. Okey. Kalau ada anak, contohnya macam cikgu. Cikgu ada anak. Jadi cikgu punya legasi, anak cikgu teruskan. Cikgu punya keturunan. Okey, faham? Tengok lagi, ni perkahwinan orang Melayu. Pecah sikit apa. Ni anak. Okey, ni rakyat Malaysia. Ni sukan lah.
berbilang kaum. Ada India, ada Melayu. Macam rupa kakak Jagan pula. Okey. Kita tengok sikit ni perkahwinan. Okey. Apa itu perkahwinan? Adat perkahwinan masyarakat Malaysia. Kalau kita tengok ni, ini adat perkahwinan orang Melayu, yang ini India, yang ini Cina. Ini 3 masyarakat ni, kaum ni adalah kaum utama di Malaysia. Ada lagi kaum-kaum lain yang ada adat perkahwinan yang pelbagai dekat Malaysia ni. Contohnya Iban, Kadazan, Murut, Malanau, macam-macam lagi lah. Biasanya kat Sabah Sarawak lah banyak orang panggil banyak kaum. Jadi ada pelbagai sebenarnya. Tapi yang kita tunjuk ni yang utama lah. Okey, ini ada perkahwinan Melayu. Ada berisik, meminang, bertunang, perkahwinan. Ini biasalah. Ini biasa dalam masyarakat Melayu akan buat mula-mula berisik. Iaitu dikenali sebagai menengok. Tujuan dia menyelidik latar belakang keluarga gadis. Wakil lelaki akan memberikan sebeluk cincin jika dia menyukainya. Tujuan berisik ni bagi memastikan bahawa si perempuan tu tak ada siapa yang punya. Takut tersalah kan. Dia datang-datang terus nak meminang. Tengok-tengok rupanya bini orang. Tak boleh lah. Itu tujuan dia. Okey. Seterusnya bila dah berisik, dah ada cincin sebagai tanda, seterusnya barulah meminang. Okey, pihak lelaki akan menetapkan tarikh untuk pertunangan. Perbincangan mengenai hantaran juga diadakan. Biasanya meminang ni biasanya akan jalan sekali dengan bertunang lah. Lepas meminang, bincang. Kemudian si ibu lelaki akan bagi satu cincin tunang. Biasanya straight lah. Dia tak ada hari yang beza. Okey, bertunang ni pula pihak lelaki diwakili untuk upacara bertunang. Majlis kenduri diadakan. Biasanya ni tengoklah pada keluarga perempuan tu nak buat kenduri ke ataupun just nak buat makan-makan je. Untuk orang datang terpulang. Lepas tu hantaran tepak sirih, cincin, bunga rampai, buah-buahan diberi pada pihak perempuan. Ini sebagai hadiah sebenarnya. Okay, yang penting sebenarnya adalah cincin. Tepak sirih ni sebagai tanda saja. Tanda adat-adat orang Melayu dulu. Dan beberapa lagi hantaran yang kadang bagi buah, bagi kek. Itu je lah yang ringkas-ringkas. Seterusnya perkahwinan. Pasangan pengantin dihias cantik. Pengantin lelaki diarak menuju ke rumah pengantin perempuan. Okay. Itulah adalah perkahwinan. Awak tahulah kan biasalah kan pergi majlis orang kahwin. Tengok ni. Ni banyak ni dia punya hantaran ni. Lelaki dan perempuan. Ni tepak sirih. Ni sebagai adat orang Melayu saja sebenarnya. Okay. Ini sedang bernikah. Ni pengantin lelaki. Yang ni tok kadi. Ni bunga telur. Ini pun sama. Adalah adat. Sebenarnya tak wajib pun. Ada tu. Kalau ada, meriah lah kan. Ada orang Melayu bagi bunga telur. Ni berarak. Biasalah pengantin sampai, kompang dipalu, pak kepung. Lepas tu bersanding dekat atas pelamin. Okey, lepas tu yang ni makan beradab. Tengok ni, dia punya susunan atur. Pengantin dibawa untuk bersanding. Adat menepung tawar diadakan. Adat menepung tawar ni biasanya dekat orang panggil pelamin. Biasanya keluarga lah menepung tawar tu. Okay. Lepas tu tetamu diberi bunga telur pada masa itu. Siapa yang menepung tawar biasanya akan dapat bunga telur. Majlis makan berdamai diadakan. Okay. Dia panggil makan berdamai. Ada orang panggil makan beradat. Ikutlah terpulang. Seminggu kemudian adat mengundang diadakan bertandang. Bertandang ni maksudnya majlis di pihak keluarga lelaki. Kan ada 2 kali kan majlis kahwin. Satu sebelah perempuan, kemudian baru sebelah lelaki. Ini bertandang nama dia. Okey. Lepas tu mengadakan doa. Ni contoh seminggu kemudian. Tak semestinya seminggu. Bergantung pada keluarga tu. Macam cikgu dulu, yang sebelah isteri cikgu bulan 12, 2012. Disebabkan cikgu kerja kat Sarawak jauh. Jadi cikgu punya sebelah lelaki, sebelah cikgu lah, diadakan pada bulan 3 tahun depannya. Berapa bulan tu? 3 bulan kemudian. Okey. Bergantunglah pada perbincangan kedua pihak. Seterusnya dibawa ke rumah saudara. Ini biasalah. Lepas kahwin mestilah bawa rumah saudara nak memperkenalkan kan isteri ataupun suami baru. Okey. Tujuan merapatkan hubungan kekeluargaan. Ini tujuan untuk
berkahwin. Satu untuk hebahan bahawa mengatakan bahawa orang ni si Fulan dah berkahwin. Dan juga mengeratkan silaturahim. Orang datang kenduri, borak-borak, jumpa kawan-kawan lama, itu mengeratkan silaturahim. Okey. Seterusnya, ni adat perkahwinan masyarakat Cina. Okey, dibahagikan dua jenis perkahwinan. Eksplisit, perkahwinan yang diatur sama ada ibu bapa dengan muaingin, orang tengah. Ini apa orang panggil diatur lah. Lelaki dengan perempuan, pengantin lelaki pengantin perempuan tak mengenali satu sama lain. Tapi dia dah diatur, orang aturkan perkahwinan mereka. Yang satu implisit, perkahwinan di mana kedua-dua pihak diberi kebebasan untuk memilih pasangan. Ini macam sekarang lah. Biasanya eksplisit ni zaman dulu lah. Tak kenal siapa. Mak aturkan kahwin dengan perempuan ni. Biasanya orang perempuan lah kan. Dia tak kenal bakal lelaki dia siapa. Tapi sekarang ni lebih pada implisit. Ada power makwa. Ada boyfriend, girlfriend. Ini sekarang lah. Okey. Dalam Cina, masyarakat Cina juga ada merisik. Bagi mengetahui latar belakang. Jadi sama macam Melayu tadi. Caranya bertanyakan rakan taulan kenalan. Biasanya mengadakan perbincangan di restoran. Tradisi makan bersama penting kerana mengeratkan perhubungan. Ini bagi masyarakat Cina. Ada sama juga merisik ni untuk selidik latar belakang gadis. Biasanya dia buat kat restoran sambil makan-makan. Kalau orang Melayu, dia buat kat rumah orang perempuan. Lepas tu meminang. Wakil dipilih untuk berkunjung ke rumah gadis tersebut, berbincang hal perkahwinan. Ibu pengantin perempuan berbincang mengenai mas kahwin, perbelanjaan yang ditanggung oleh pihak lelaki. Dia lebih kurang sama dengan masyarakat Melayu. Dia meminang juga. Dekat situ lah dia bincang macam-macam. Okey, seterusnya. Okey, bertunang pun sama juga macam masyarakat Melayu. Dilakukan mengikut kalender Cina. Ni diikutlah dia punya adat tradisi ikut kalender. Berdasarkan bintang kelahiran kedua-dua pasangan. Ada macam menilik lah. Pada masyarakat Cina, biasanya dia ada Feng Shui kan. Cikgu pun tak tahu sangat. Feng Shui ni macam Ong lah. Berapa bulan? Ong tak Ong. Okey. Hikmat tukang tilik. Menetapkan tarikh berpandukan buku Tong Su. Inilah dia tilik hari apa yang sesuai. Upacara bertukar cincin ikut masa yang ditentukan. Apabila dapat tarikh dan masa yang sesuai ditetapkan, 2 keping nyik kor. Cikgu pun tak tahu apa itu nyik kor. Pelajar Cina mungkin tahu kot. Itu diberi kepada kedua-dua pasangan. Benda ni lah. 2 keping nyik kor ni. Cikgu tak tahu apa nyik kor ni. Meliputi peraturan dan adab semasa perkahwinan. Hantaran dan mas kahwin diberi. Contohnya cincin, pakaian, kain dan wang tunai. Sama juga ada dia punya wang hantaran. Seterusnya perkahwinan. Berlangsung setelah setahun bertunang. Dia pun ada syarat setahun bertunang. Macam orang Melayu, tak kisah. Sebulan boleh, 2 bulan boleh. Macam cikgu dulu, bertunang 6 bulan sahaja. Okay. Pakaian pengantin dibuat daripada kain sutera disulam benang emas. Baju pengantin warna putih merah ataupun kuning. Adat bertanang berlaku pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan. Dibawa ke rumah meminta restu daripada ibu mertua. Jamuan makan diadakan, memberi angpau kepada pengantin. Ini adalah adat perkahwinan orang Cina. Seterusnya, adat perkahwinan masyarakat India. Dia pun ada merisik, sama juga. Faktor umur, latar belakang, etnik, kasta, pendidikan, jenis pekerjaan diambil kira. Maklum dulu daripada sahabat andai, saudara mara. Kalau macam ni, mungkin dia tak pergi ke rumah kot. Cikgu pun tak pastilah masyarakat India. Mungkin kawan-kawan India awak boleh terangkan. Kalau macam orang Melayu datang ke rumah, tanya terus ibu bapa kan. Tengok sendiri pengantin perempuan. Kalau yang ni, dia tanya pada sahabat andai atau saudara mara. Dia tak pergi kot dekat rumah. Cikgu pun tak pasti. Ni baru kunjungan ke rumah pengantin. Mungkin takut ini baru datang ke rumah. Dikenali sebagai penpartal. Nama benda ni, nama kunjungan ni lah. Pengantin lelaki kunjung ke rumah bakal pengantin perempuan untuk lihat paras rupanya.
Kalau dulu mungkinlah kita tak kenal lah macam mana rupa dia ni kan. Tapi kalau sekarang ni awak dah ada boyfriend, girlfriend, dah naik jemu tengok muka hari-hari, tengok apa, buat video call, tak perlulah nak tengok-tengok lagi dah. Okey, buah tangan dibawa, kelapa, sirih, pinang, kum dan lain-lain. Kum ni cikgu tak tahu apa. Ini adat dia lah. Tanda eratkan hubungan kekeluargaan. Pengantin perempuan dikehendaki menghidang air minuman kepada pihak lelaki dan tetamu. Pengantin perempuan kena buat air. Siapa tak pandai buat air, habislah. Lepas tu, kaji kecocokan pengantin diadakan. Nama dia Porutam Partal. Nama dia lah. Kaji ni macam tukang tilik jugalah kan. Okey. Maksudnya, ikat janji. Nicayam. Wakil lelaki datang ke rumah perempuan dengan membawa buah-buahan, sirih, pinang, kelapa dan kum. Bakal pengantin akan melafazkan ikat janji perkahwinan. Tanda ikatan, tambulam marutal. Adat menukar sirih. Dia tukar sirih lah. Maksudnya dijanji. Sehidup semati. Pengantin akan bertukar kalungan bunga dalam upacara itu. Kalau awak nak tengok apa upacara perkahwinan yang biasa dalam filem-filem Hindustan kan, orang kahwin kan, yang keliling api tu, dia ada tukar bunga yang besar, kalung besar tu. Itulah dia. Okey, parisam pertunangan. Pun ada bertunang sama juga. Ada dua jenis parisam. Parisam biasa, pemberian hadiah lebih daripada awal perkahwinan. Udam parisam, pemberian hadiah yang diberikan pada sebelah pagi sebelum perkahwinan. Ada dua jenis. Satu, bagi awal lah, tak kisahlah, mungkin 2-3 hari sebelum kahwin. Yang satu lagi ni, pagi sebelum kahwin tu, ada bagi hadiah. Itu nama dia. Parisam. Hantaran perlu diadakan oleh wanita yang bersuami. Cumanggali. Maksudnya hantaran tu dibuat oleh orang perempuan yang dah kahwin. Yang belum kahwin tak dikacau. Upacara ini dibawa ke rumah pengantin perempuan. Mereka menyediakan purana kumbam yang diletakkan di sebelah kutu valiku menunjukkan kurniaan Tuhan. Ini orang India tahulah, cikgu tak ni sangat. Tak tahu sangat. Dia sebelum perkahwinan. Panjang orang India punya. Kad jemputan dibawa ke kuil untuk Canai. Diletakkan di atas dulang, sirih, kelapa, wang ringgit. Panam paku. Sirih pinang, tanda perkahwinan secara rasmi. Sama juga ada sirih pinang. Macam orang Melayu pun ada sirih pinang. Menyediakan tali. Tajrumanggalayam. Lambang suci perkahwinan yang digalungkan pada leher kedua-dua pengantin. Ada tali. Nama dia tali. Tak silap cikgu. Dia macam bentuk tali tu kot. Dia panggil tali. Diikat dekat leher. Itu tanda perkahwinan. Macam kita cincin kan. Untuk bagi orang perempuan. Orang lelaki tak ada tanda kan. Macam dia orang India ni ada cincin tali. Okey, tali diletakkan di tempat sembahyang. Upacara bersembahyang dilakukan. Tali padayal. Mukurtakaal. Tanda perkahwinan akan berlangsung di rumah tersebut. Adat ini biasanya dilakukan oleh pengantin lelaki. Okey, ni apa satu? Tirumanam. Iaitu perkahwinan. Tadi sebelum. Ini maksud perkahwin. Penyatuan, ikatan suci melalui perkahwinan. Perkahwinan dilakukan oleh pedanda. Pedanda ni macam orang Melayu. Tok Kadi kot. Ni dia punya pendeta lah, pendeta. Pengantin lelaki akan menyarungkan tali pada pengantin perempuan. Pasangan pengantin bertukar-tukar kalung bunga sebanyak 3 kali dan minta restu dari ibu mentua mereka. Okey. Kita tengok pula. Tadi tu itulah semua adat perkahwinan orang Melayu, Cina dan India. Persamaan dan perbezaan adat perkahwinan di masyarakat Malaysia. Persamaan dia sama-sama melarang perkahwinan tanpa pengetahuan. Semua kena kahwin perlu dihebahkan biar orang tahu. Okey, dia mengelakkan ni lah. Orang terambil isteri orang ke kan. Termengurat suami orang. Bila kita dah tahu, tak adalah nak kacau kan. Okey. Hantaran menjadi perbincangan semasa meminang. Sama jugalah macam orang Melayu. Hantaran menjadi perbincangan.
Waktu Minang ni lah baru bincang hantaran berapa ringgit, berapa ribu kan. Okay, berapa dulang. Okay. Adat merisik masyarakat Malaysia ingin mengetahui latar belakang keluarga gadis. Jadi ketiga-tiga kaum ada upacara merisik. Ketika perkahwinan, pasangan pengantin akan pulang ke rumah saudara untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dah kahwin, besoknya bawa pengantin baru pergi ke rumah saudara-saudara bagi berkenalan. Okey. Jadi dapatlah mengeratkan hubungan silaturahim. Seterusnya, okey, adat ni persamaan. Okey. Adat merisik, Melayu meninjau, Cina bertanya pada rakan taulan, India bertanya saudara dan rakan. Ini adat merisik. Adat Minang pula untuk menyatakan tujuan mereka secara rasmi. Untuk berbincang mengenai hal perkahwinan. Awak boleh bacalah sini. Okey. Cikgu nak baca banyak sangat. Benda yang sama juga macam tadi. Ini persamaan. Ketiga-tiga kaum ada 4 perkara ni. Merisik, meminang, bertunang dan menjadi perkahwinan. Awak boleh baca sendirilah. Okey. Ini disediakan oleh orang ni lah. Okey. Okey, sampai sinilah tajuk kita tentang manusia. Macam mana sebelum sesuatu pembiakan boleh berlaku, perlulah perkahwinan. Jadi topik seterusnya adalah sistem pembiakan. Ini kita akan belajar pada minggu depan lah. Jadi sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Okey. Jadi sampai sini je lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.